Okey, hari ini untuk pelajar tingkatan 5 pula. Pelajar tingkatan 5 SPM dan SPMU. Perhatikan soalan ini. Perhatikan soalan ni, salah satu soalan yang ditanya oleh pelajar saya melalui WhatsApp. Mungkin dia masuk pertandingan ataupun guru dia bagi sebagai tugasan. Dia tanya macam mana nak jawab soalan PKP mendisiplinkan rakyat Malaysia. Okey, PKP mendisiplinkan rakyat, bincangkan. Okey, dalam konteks kita rakyat Malaysia lah. PKP mendisiplinkan rakyat. Ini adalah jenis soalan yang biasanya student anggap sukar lah. Pelajar anggap soalan macam ni susah. Sebab dia tak tahu dari mana nak start, apa nak cari, macam mana nak cari isi dan sebagainya. Apa yang dia tahu ialah dia akan terus pergi tulis rakyat mencuci, rakyat rajin mencuci tangan dengan sabun, mencuci tangan dengan sabun, ataupun dia akan pergi tulis rakyat rakyat juga rajin menggunakan cecair pembasmi kuman. Ini saja yang dapat dia kaitkan dengan soalan seperti rakyat mendisiplinkan PKP. Tapi apa yang dia beri ini bukannya isi, ini hanya contoh. Ini contoh. Jadi isinya apa? Apa tema bagi mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer semua ni, tema dia apa? Apa isi dia? Isi dia ialah rakyat ini disiplin dalam menjaga kesihatan diri. Dalam menjaga kesihatan, rakyat tiba-tiba lepas PKP ni, rakyat bertambah berdisiplin. Dia mementingkan kesihatan, dia memberi tumpuan, mula sedar bahawa kesihatan diri itu sangat penting, kebersihan diri itu sangat penting. Ini semua berlaku selepas kerajaan melancarkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020 kerana kita dilanda wabak COVID-19. Jadi kamu kena baca soalan dan jangan terus buat kesilapan. Yang contoh-contoh ini sebenarnya adalah isi, bukan. Ini hanyalah contoh tindakan-tindakan yang kita ambil bagi apa? Bagi menjaga kesihatan. Kenapa menjaga kesihatan ini ada kaitan dengan soalan? Kerana menjaga kesihatan ini adalah satu disiplin yang muncul secara tiba-tiba dalam kalangan rakyat Malaysia selepas PKP diperkenalkan. Jadi wajarlah dikatakan PKP itu mendisiplinkan rakyat. Ini tengok arahan dia, bincangkan nokta, bincangkan full stop. You tak nak setuju pun boleh, skip boleh lah. Daripada 5 perenggan, 1 perenggan kamu boleh tulis walau bagaimanapun. Tahu eja walau bagaimanapun? Walau bagaimanapun ada pelajar eja macam ini dan ini adalah satu kesalahan. Walau bagaimanapun, ni 2 perkataan. Walaupun 1 perkataan, bagaimanapun 1 perkataan, tetapi walau bagaimanapun tu 2 perkataan. Jangan ingat Jadi kamu perenggan 1 kamu setuju PKP ni memang mendisiplinkan rakyat. 1, 2, 3, 4 kamu setuju. Nak kata tak setuju 1 paragraph, you can. Of course you can, sebab dia kata bincangkan. Dia tak kata ulaskan pernyataan ini. Okey, dia kata bincangkan, dia bagi ruang kepada kamu untuk kamu fikirkan satu, at least one isi. You can disagree, you say tidak. Banyak rakyat yang masih tak ikut arahan dan sebagainya. Jadi boleh ditulis, tak semestinya, tapi boleh ditulis. Saya hari ini nak bagi kamu 4, minimum saya nak bagi 4 isi supaya kamu faham bagaimana kita nak kendalikan karangan-karangan yang sukar seperti ini, yang sekali pandang nampak susah, kita pun tak tahu nak tulis apa. Yang kemungkinan besar pelajar ada hanyalah contoh-contoh, tapi yang dikendaki dalam peperiksaan bukannya contoh. Yang dia mau ialah isi. Ini isi. Itu kamu kena faham. Jadi ayat pertama yang menyatakan poin, yang menyatakan ayat, mesti ada perkataan kesihatan. PKP mendisiplinkan rakyat, betul dari segi apa? Dari segi menjaga kesihatan. Apa buktinya, apa huraiannya? Bagi semua ni sebagai bukti, huraian, contoh dan sebagainya. Okey, faham? Itu pendekatan nombor 1. Alright. Tapi walau bagaimanapun, PKP nombor 1, PKP apa yang dibuat kepada rakyat Malaysia ialah PKP ini telah
memaksa, seolah-olah memaksa masyarakat Malaysia ni mematuhi perintah kawalan pergerakan. Jadi kerajaan masyarakat ni mematuhi arahan kerajaan, mematuhi arahan masyarakat juga ikut mematuhi segala larangan, larangan termasuk tak boleh keluar rumah. The first 2 weeks we really suffered, right? The first 2 weeks was the toughest. Saya sendiri tak keluar rumah. Mungkin sehari 2 je beli barang, lepas tu kita duduk dalam rumah. Betul, sebab hashtag dulu ialah duduk rumah. Okay, stay home. Sekarang hashtag sudah berubah lah. Kita kena jaga diri kita sendiri. Kita kena ada self-regulation. Okay, kamu sekolah akan dibuka, kamu pergi sekolah, kamu tak boleh terus pergi peluk kawan, cium kawan, tak boleh. You have to maintain the distance. Distance lah yang paling penting dalam menangani COVID ni. Distance, kena jaga distance. Semalam ada saudara melawat saya kata distance. Okay, we don't have to shake hand. No need, not now. Now is not the time. Okay, so shaking hands and hugging is not going to help any one of us. It's going to make things worse. So remember, kita mesti saling mengingatkan. You have to remind your friends have to remind you. Kita maintain distance dulu. Kita masih boleh sayang dengan pelbagai cara lain. Jangan terus pergi peluk, menangis. Okay, cecair daripada mulut kamu masuklah mulut kawan kamu. Kamu tak tahu kamu ni kamu macam nampak sehat, tapi kamu sendiri tidak tahu. Terutamanya kamu orang muda ni, dia mungkin ada virus tapi dia tak tahu. Dia sistem imunisasi dia kuat, immune system dia kuat, dia tak kena COVID tapi dia boleh menyebarkan kepada orang lain. Jadi ini bahaya. Okay, jadi PKP mendisiplinkan rakyat Malaysia. Satu, dari segi mematuhi segala arahan PKP seperti mematuhi arahan kerajaan untuk tidak keluar, untuk tidak balik kampung, okay? Mematuhi larangan balik kampung, mematuhi apa lagi yang dibuat, larangan merentas negeri, okay? Larangan merentas negeri, balik kampung tak boleh. Okay? Ini pertama kali berjuta-juta rakyat Malaysia tidak dapat pulang ke kampung halaman pada hari raya puasa. First time. Sebab apa kerajaan tak bagi? Sebab kalau kita bagi biar orang bergerak ke sana kemari, maka risiko jangkitan wabak COVID-19 akan terus meningkat. Jadi ini adalah tindakan-tindakan tidak popular yang terpaksa diambil oleh kerajaan demi menjaga kesihatan. Bukan saja kesihatan, malah kelangsungan hidup kita sendiri bergantung pada betapa disiplinnya kita mulai sekarang. Okey, ini satu. Patuh. Dia patuh, jadi dia ada disiplin. Dua, dia jaga kesihatan. Dia berdisiplin. Okey, satu lagi saya nampak masyarakat Malaysia. Sekarang tengok, saya nak tulis isi dulu. Saya dah bagi setakat ni 2 isi. Satu, mendisiplinkan untuk mematuhi, dan 2, menjaga kesihatan, dan 3, saya boleh kata rakyat Malaysia juga telah menjaga keselamatan mereka tidak kira di mana mereka berada. Okay, macam mana menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain? Satu, rakyat Malaysia kita nampak mereka rajin memakai pelitup mask, face mask, rajin memakai pelitup mulut dan hidung. Pelitup mulut dan hidung dia pakai. Satu lagi, rakyat Malaysia buat apa? Mengamalkan apa? Distance in BM. Social distance in BM ialah mengamalkan penjarakan sosial. Dan tengok di sini. Yang ini saya kata kesihatan. Ini semua untuk kesihatan diri kita sendiri. Ini untuk keselamatan diri kita dan juga diri orang lain. Apabila saya pakai mask, saya menjaga keselamatan saya. Dan saya kena pakai kalau saya bergejala atau bergejala. Orang yang bergejala mesti kena pakai pelitup muka dan pelitup mulut dan hidung mesti kena pakai, kerana bergejala ni macam kamu demam. Okey, sebab tu suhu selalu diambil, suhu badan. Demam, kamu batuk, okey, kamu demam, batuk, kamu ada selsema, jadi kamu kena pastikan
memakai pelitup mulut dan hidung ke mana jua kamu pergi, kerana ini untuk menjaga keselamatan diri dan juga orang lain. Orang lain pakai untuk menjaga keselamatan kita. Kalau dia bergejala, dia ada selsema, kita tak kena. Dia pakai ditutup. Jadi ini untuk menjaga apa saya kata tadi? Menjaga keselamatan. Okey, disiplin tak? Memang disiplin pun. Okey, mendisiplinkan rakyat Malaysia dalam konteks menjaga keselamatan diri, keselamatan masyarakat supaya kita dapat sama-sama berganding bahu bekerjasama bagai aur dengan tebing bagi memerangi sepenuhnya COVID-19. Supaya kita boleh kembali kepada kehidupan asal kita tanpa perlu ada normal baharu ni. Sekarang ini semua normal baharu lah. Normal baharu yang terpaksa diikut oleh masyarakat. Okey, the new normal baru ni yang akan berterusan. Isi terakhir ni saya bagi yang will continue in the next few months or few years, we don't know. Ini adalah apa yang kita katakan sebagai dalam mematuhi, masyarakat berdisiplin dalam mematuhi SOP, Standard Operating Procedure, ataupun dalam bahasa Melayu kamu boleh kata mematuhi garis panduan yang disediakan oleh kerajaan. Okay, Standard Operating Procedure in English. In BM should be prosedur, standard operasi. Prosedur standard operasi dalam BM, ataupun dalam bahasa mudah ialah garis panduan yang selalu dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ataupun Majlis Keselamatan Negara MKN. Jadi kita kena ikut. Dan ini SOP ni akan berterusan. After you go to school, there will be new SOPs. SOP ada di mana-mana. Pergi restoran ada SOP, pergi tempat awam ada SOP. Jadi kita pergi mana pun kita patuh SOP dan mematuhi SOP ni dengan sendirinya kalau kamu nampak telah mendisiplinkan rakyat Malaysia. Orang pergi mana pun dia terus scan. Okey, dia tunjukkan kehadiran dia di tempat tu. Saya pergi 7-Eleven pun saya scan. Okey, dia check saya punya suhu. Lepas tu boleh masuk. Dan ketika masuk 5 orang sekali masuk. Jadi kita tunggu, kita berbaris. I think Malaysians are okay already. Okey, inilah apa yang dikatakan oleh peribahasa. Peribahasa apa yang berkaitan dengan ini? Allah bisa, tegal biasa. Jadi dalam karangan ini kamu tidak akan lupa peribahasa Allah bisa, tegal biasa. Maknanya perkara yang susah pun kalau kita selalu buat dia menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang kini dikenali sebagai normal baru. Jadi dalam mengamalkan normal baru ini, kita mestilah peka, kita mestilah menghayati pepatah Melayu Allah bisa, tegal biasa. Kamu boleh tulis dalam karangan. Sudah tiba masanya masyarakat Malaysia menghayati sepenuhnya pepatah Melayu Allah bisa, tegal biasa. Benda tu pelik, canggung, tak nak buat pun macam tak boleh, kita terpaksa buat sampai jadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Kamu pergi sekolah, jarak, ikut peraturan, ikut cakap guru. Okey, buat makan di tempat yang disediakan. I don't know what's the SFB, but you will depend on your school and your size, the number of students, you will have different things. So you just have to follow very, very strictly. There's no point hugging your boyfriend or girlfriend. There's no point. You're not going to help anybody. Okay? Kita boleh terus bercinta dan sayang menyayangi, tetapi jarak kena ada 1 meter minimum supaya kita sehat, kita selamat, orang lain pun selamat. Jadi jika rakyat Malaysia sebelum PKP, kalau bayangkan dia tak ikut semua ni, sekarang dia ikut setiap satu, saya boleh katalah dengan bangganya saya boleh katakan 95% rakyat Malaysia mematuhi PKP, mematuhi SOP, terus mematuhi pelbagai arahan dan larangan yang dilancarkan, yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. 95% our people are okay. Thanks to all of you. Okay? Your parents, your teachers, everybody. Thanks to you because you made it happen. But 5% adalah polis keluarkan saman setiap hari, ada orang langgar, rentas negeri, tak ikut SOP macam-macam. Jadi kerajaan akan terus memantau, kalau dah tetapkan SOP, what is the next word? What government must do?
government mesti memantau. Kalau tak pantau, orang tak ikut. Ada SOP kena ambil suhu. Tapi kalau pegawai-pegawai kerajaan tak pergi memantau, tak pergi mengawasi, mestilah masyarakat peniaga dia sibuk, dia akan mengambil kesempatan. Jadi pemantauan daripada pihak kerajaan adalah perkara yang juga akan berterusan mungkin untuk beberapa bulan ataupun tahun, kerana kita nak memastikan SOP yang ditetapkan itu diikuti oleh semua pihak demi keselamatan, kesihatan dan kelangsungan hidup kita di sini. Faham? Ini bukan karangan senang. Saya ulangi, apabila fikir karangan, boleh fikir contoh, tapi contoh tu jangan andaikan sebagai isi. Contoh, mencuci tangan tu contoh. Okey? Apa yang isinya, apa yang temanya, what is the theme, what is the main thing? The main thing is menjaga kesihatan. Jadi kamu kena aturkan point, lepas tu bagi reasons, bagi examples, letakkan peribahasa, yang terakhir kembali nyatakan, tegaskan point itu sekali lagi. Jadi bentuk satu paragraf yang saya dah kata dulu, ada prep. Okay, point, reasons, examples, peribahasa, and point again. You make one more round, merumuskan paragraf itu supaya paragraf yang kamu tulis ini betul-betul menepati kehendak soalan. PKP mendisiplinkan rakyat. Jadi kita kena faham, dengan membaca soalan kita mesti faham tugasan, apa yang dia mahu. Apa yang dia mahu dalam karangan ini. Jadi dengan itu kita mencari isi-isi yang relevan supaya kita dapat jawab soalan dengan bagus. Dan tugas ini berat, okey? Bukan saja untuk pelajar, untuk guru juga. Selepas kamu kembali ke sekolah, guru-guru akan sibuk dengan SOP. SOP saja akan mengambil banyak masa dan tenaga para guru. Jadi this batch especially 2020 and 2021 SPM, you kena banyak tolong diri sendirilah. Okey, untuk itulah saya sediakan pendrive tuition, pendrive. Pendrive ni ada semua teknik sugut dengan lengkap. Ini video-video yang panjang, dekat 20 minit, 25 malah sampai 30 minit. Video-video yang panjang yang berguna untuk kamu. Satu, untuk tulis karangan bahagian A, karangan bahagian B, rumusan, nak cari isi tersirat. Untuk ujian lisan kamu, malah banyak pelajar, bekas pelajar saya pernah beritahu, teknik sugus juga membantu mereka dalam jawab soalan-soalan kebat mata pelajaran sejarah dan pendidikan moral. Okay, it's a very deep. Dan bagi guru-guru yang masih hadapi masalah dalam mengajar karangan, tidak dapat membuat persediaan yang cukup kerana PKP dan sebagainya, guru pun boleh dapatkan, cikgu boleh guna video saya dalam kelas. Ada banyak video. Dekat 30 video, boleh buat 30 kelas sebenarnya. Cikgu mainkan video ni, lepas tu cikgu bincang apa yang saya ajar, teknik yang saya ajar dan apply dalam pelbagai soalan. Okey. Banyak isi pemikiran, idea bernas Cikgu Sugus ada dalam pendrive ini. Siapa berminat, terus WhatsApp saya dan dapatkan. Kerana kamu satu barisan pelajar yang terpaksa menanggung nasib malang seperti ini, sekolah tak pergi selama 3 bulan, I understand. Once you go there will be a lot of things and your stress level will go up. So we want to help you. Okay, we want to keep you, speed up your process of learning, especially 54% karangan. Karangan saja 54%, setakat SPM 2020. Jadi kamu kena berhati-hati dan terus belajar. Okay, kita rumuskan di sini. Apa yang kita belajar hari ini ialah PKP mendisiplinkan rakyat. Bincangkan, saya kata kalau bincangkan, nak keluar sikit satu isi nak kata tak setuju pun boleh, tak kisah, sebab dia bincangkan full stop. Okay, saya bagi 4 isi di sini. 1, mematuhi PKP. 2, menjaga kesihatan. 3, menjaga keselamatan. Dan 4, mematuhi SOP. Saya bagi 4 isi penting. Kamu nak tambah isi kamu sendiri pun boleh. Yang penting, kamu kena melalui karangan ini, kamu perlu tekankan yang kehadiran PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan ini telah pun mendisiplinkan rakyat Malaysia. Kamu kena buktikan itulah tugasan ini. Dan soalan ini tak semestinya keluar dalam karangan, boleh keluar dalam rumusan, boleh keluar dalam ujian lisan, boleh keluar dalam soalan kebat, di mana-mana jua. Dan soalan ini mungkin tak keluar langsung dalam peperiksaan SPM tahun ini. Maybe tahun depan very high chance lah. Untuk tahun ini 2020 mungkin tak akan keluar, tapi ini satu proses pemikiran just to kindle your brain, to make you wake up
because you have been sleeping for 3 months, mentally sleeping. So I want you to think, to find ideas for difficult topics. Okay, difficult kalau kita dah boleh buat, yang senang tu anytime kita boleh buat. Okay, good luck, get ready for school lah. Thank you.